طيب ibu jom kita start dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tak ni bukan buat live, yang ni apa dia bacaan tambahan insya-Allah. Baik, ibu-ibu, kita sampai muka surat 168, betul ke? Betul tak? 168. Betul. Masya-Allah. Baik ibu-ibu, kita di bawah tajuk bahaya mengumpat ya, muka surat hadis asalnya pada muka surat 164. Bab 8 bahaya mengumpat. Kita dah baca dah hadis ini. Sekarang kita masuk penerangan 168, 169 insya-Allah. Tapi kita mula balik dengan hadis sikit supaya kita tahu apa dia yang Nabi sebut kepada kita. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah cerita ni. Ni Aisyah yang cerita. An Aisyah maksudnya Aisyah yang cerita. Aisyah cerita kat kita bahawa dia kata qultu, aku berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Aisyah cerita kat kita. Aisyah dia cakap ataupun dia berkata kepada Nabi, hasbuka min Safiyyata kada wa kada. Cukuplah bagimu Safiyah. Safiyah ni salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi ada berapa ibu-ibu? 11. Ya, 11 tidak termasuk Mariatul Qibtiyah. Mariatul Qibtiyah isteri Nabi. Secara asasnya isteri Nabi, tetapi dalam nama 11 tu tak ada. Sebab ada penerangan lanjut dia, saya tak ceritakan. Tetapi Nabi dapat anak dengan Mariatul Qibtiyah. Nabi dapat anak dengan siapa ibu-ibu? Sayyidatuna Khadijah dengan Mariatul Qibtiyah sahaja. Yang lain semua tak ada anak. Okey, tapi sebelah tu nama Khadijah ada, nama Mariatul Qibtiyah tak ada. Tapi bukan maksudnya downgrade ke apa-apa tapi dia ada cerita dia di sebalik tu. Yang tu saya tak cerita lagi, ada rezeki kita sambung. Jadi Aisyah kata hasbuka min Safiyyata kada wa kada. Cukuplah bagimu Safiyah itu begini dan begini. Maksudnya Aisyah tengah cakap sesuatu pasal Safiyah. Maka qala ghairu musaddadin ta'ni qasirah. Sebahagian periwayat ataupun sebahagian riwayat mengatakan apa yang dimaksudkan oleh Aisyah hasbuka min Safiyyata kada wa kada ni, maksud dia Aisyah tengah bercakap tentang Safiyah, bahawa Safiyah itu qasirah. Qasirah tu pendek, rendah.
Maksudnya Aisyah kata dekat Nabi, cukuplah Sofia tu kan pendek. Seolahnya begitu. Okey, seolahnya begitu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Faqala, qala ni merujuk pada Nabi yang sebut. Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajat. Aisyah, kamu telah mengatakan, kamu telah menuturkan, kamu telah mengeluarkan satu perkataan yang kalau perkataan itu dicampurkan dengan bima'il bahri, air lautan, lamazajathu, nescaya kalimah itu akan membusukkan seluruh air lautan itu. Memanglah perkataan tu takkan membusukkan pun seluruh air lautan tu, tapi analogi dia, kalau kita ada dalam satu air, satu jug ibu, kita bubuh satu benda yang memberi kesan, sama ada membusukkan atau menukarkan kepada warna. Bayangkan ibu-ibu, kita letak satu jug kopi je, satu jug kopi ke kan, satu koleh, orang Kedah atau koleh, tak ada koleh. Sini orang Bandar Seri Putra atau apa? Bukit Mahkota? Koleh juga. Oh, international rupanya. Kita bubuh dalam satu bekas yang besar, ayak jernih ibu. Masukkan satu sudu kecil sahaja, serbuk kopi, berubah tak? So nak bagi tahu kata kesan tu bukan, maksudnya bukan kata air tu tak kuat, tapi nak kata memberi kesannya kopi yang warna hitam tu walaupun sedikit, dia boleh memberi kesan kepada semangkuk atau sekoleh atau setekuk atau sebesen barangkali. So powerful tak kopi tadi ni? Powerful. Boleh memberi kesan sama ada warna dia ataupun bau dia ataupun rasanya. So itu analogi Rasulullah nak bagi tahu. Kataan hang ni berat ni Aisyah. Dia kata apa ibu-ibu? Aisyah kata apa? Pendek, rendah, itu je. Tu maksudnya itu je tu nak bagi tahu kata simple je. Bukanlah kata body shaming yang melampau-lampau, betul tak? Tapi bukan, jangan kata macam tu boleh kata pendek je, tak boleh juga. Tapi Rasulullah kata macam ni. Baik, qalat, maka Aisyah sebut balik. Wa hakaitu lahu insana, aku pernah cerita dekat Rasulullah tentang seseorang. Insana ni tak tahu siapa dia, tapi seseorang Aisyah pernah cerita. Ni Aisyah sambung cerita ni kat kita ni. Aisyah pernah cerita dekat Rasulullah, aku pernah cerita dekat Rasulullah tentang seseorang. Faqala, Rasulullah sebut, ma uhibbu anni hakaitu insanan wa anna li kada wa kada. Sesungguhnya aku tak suka, ma uhibbu, aku tak suka cerita tentang hal seseorang walaupun diberikan kepadaku begini dan begini. Kalaupun hang bagi aku ganjaran, aku tak suka juga cerita pasal orang. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah manusia, Aisyah juga adalah manusia, sama seperti kita. Okey, tetapi Aisyah ni kan ada karakter dia kan. Aisyah ada karakter. Dan Aisyah ni wanita yang terbanyak meriwayatkan hadis ibu-ibu. Mustahil dia sengaja berbuat demikian dengan niat sesuatu. Tetapi cemburu kan, Aisyah ni cemburu. Ibu-ibu nak tengok cerita lanjut tentang Aisyah, watak Aisyah selain pada dalam hadis, ada dalam surah An-Nur. Saya percaya ibu-ibu pernah tadabbur surah An-Nur kan? Surah An-Nur daripada ayat 11 sehingga ayat 20 ke 21 macam tu cerita tentang Aisyah. Tapi sebenarnya yang cerita tentang Aisyah tu sikit je daripada ayat tu. Yang lain tu adalah pesanan Allah Ta'ala. Apabila kita duduk dalam satu society, kita duduk dalam satu masyarakat, kita duduk dalam satu kelompok yang suka cerita benda yang tak betul, tak pastikan lagi kesahihan, dah tekan forward dah dalam grup WhatsApp. Contoh, dah tekan share dah dekat Facebook. Dah buat share dah. Kalau siapa share kepada 10 orang dapat sekian. Tu dah ada kan mesej berangkai macam tu, berantai macam tu. Sedangkan tak dipastikan lagi. Itu baru situasi tu Aisyah dituduh ibu-ibu. Aisyah dituduh, difitnah dengan fitnah yang jahat.
Tapi ada cerita dalam tafsir. Baik, kita balik muka surat 168. Sebab tadi kita nak mula tentang mana kita nak baca ni hadis tu. Okay, so cerita dia, apa yang kita boleh faham secara ringkas daripada hadis tu tadi dulu. Aisyah cerita pasal Aisyah sebut tentang Sofia ini rendah ataupun pendek. Nak suruh Nabi bagi tahu satu analogi. Maksudnya berat ni perkataan hamil Aisyah. Dan Rasulullah pernah dicontohkan oleh Aisyah cerita tentang seseorang. Rasulullah kata, mak, muhibbu, aku tak suka cerita pasal siapa-siapa walaupun dapat ganjaran. Tapi kita hari ni semualah secara general. Kadang-kadang tak dapat ganjaran. Mana ada orang dapat ganjaran, ibu-ibu? Tak dapat ganjaran pun lalat cerita pasal orang. Kalau ibu-ibu ingat, bulan lepas saya sebut pada diri saya dan kita semua, kita tak suka orang jaja pasal kita, kita jangan jaja pasal orang. Itu formula ringkas lah. Betul tak? Formula ringkas. Kita tak mahu orang cakap pasal kita, rumah tangga kita, anak cucu kita, dan kita pun jangan cakap pasal rumah tangga orang, anak cucu orang dan sebagainya. Tapi bukanlah kata tak boleh sembang langsung ibu-ibu. Tak boleh cakap talk to my hand. Tak boleh cakap langsung, tak boleh. Zaman dah ni kena ambil tahu juga. Kan, bukan menyebut tapi kena ambil tahu juga. Betul tak ibu-ibu? Kena ambil tahu sebab zaman dah ni macam-macam. Anak cucu kita, anak dara kita, anak turuna kita. Jadi kalau satu benda tak betul, kena bagi tahu kat mak bapak dia. Kan? Tapi biasa mak bapak dia punya respon, kalau benda tak betul lah ni, jangan kita mereka kan. Tapi mak bapak dia punya respon tu, selebihnya kita serahkan pada Allah Ta'ala. Kalau menceritakan, maknanya bukan cerita. Orang kata, orang ni macam mana kita describe. Okey, describe salah satu. Dalam ni nanti ibu akan belajar ada situasi yang boleh cerita pasal orang, boleh cakap pasal orang. Salah satunya describe lah. Kan orang tak kenal Allah yang sekian-sekian tu, yang tinggi lampai tu, kalau pokok nyok tu, tu kan, apa bola kan ibu-ibu kan. Yang tu boleh salah satu bentuk describe, untuk describe orang, memudahkan orang. Ataupun kita nak cerita pasal seseorang sebab dia scammer. Kita tahu dia scammer, kan? Kita tahu dia scammer, tapi orang lain tak tahu lagi. Jadi kita cerita awal supaya orang tu tak terkena perangkap scammer tadi. Itu tak dikira mengumpat lah. Ada situasi dia. Masih banyak kat ni. Saya minta izin minum air. Suara saya tak berapa okey 2-3 hari ni. Cakap banyak sangat. Baik. Sambung. So belah kiri 168 saya tak baca, kita mula 169. Tapi ibu-ibu tengok yang 3 perkara di atas tu, ya, bila mengumpat, ya, bila kita sebagai manusia tak cerita lagi bila mengumpat. Di atas tu dulu, mengumpat merupakan salah satu dosa yang melibatkan hubungan dengan manusia. Yang mana sepatutnya kita ni menjaga hubungan dengan Allah, dengan manusia, dengan hubungan dengan alam. Yang ni alam sekitar lah. Secara asas hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia dan alam sekitar. Okey, yang ni saya tak baca. 168, ibu-ibu boleh tengok. Saya rasa saya dah baca dah tu. 168 ni secara ringkas. Kita masuk 169 ibu-ibu. Cuba tengok. Menjaga maruah saudara seagama. Bukan sahaja ketika mereka masih hidup, bahkan setelah meninggal dunia juga. Ni orang meninggal dah pun kita jangan cerita lagi dah pasal orang. Tutuplah buku. Sebab tu kita doa apa bila dengar berita kematian ibu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ambil yang pendek je. Hak panjang-panjang tu ibu-ibu balik hafal nanti dah. Hak pendek apa dia? Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa dia panjang je. Dekat situ pun tak apa dah kalau boleh mengapai pun. Kalau boleh mengapai panjang lagi, alhamdulillah. Apa maksud dia? Kita dengar satu-satu kematian, walaupun barangkali kita pernah alami beberapa, orang kata apa, situasi atau keadaan, kenangan yang tak seronok dengan dia ke, kan? Cukuplah sekadar Allahumma ghafir lahu, wahai Allah ampunkan dia, si mati. Kalau perempuan, Allahumma ghafir laha, macam tu.
wa'afihi, Allahumma ghafir lahu warhamhu, maafkan saya, dan rahmatilah dia, kasihilah dia, kasihanilah dia, kasihan belaslah dia wahai Allah. Wa'afihi, maafkan dia ataupun hapuskanlah dosa dia, hapuskanlah kesalahan dia. Wa'fu anhu, dan juga maafkanlah dia. Banyak minta maaf, maksudnya maafkan, ampunkan, hapuskan dosa dia. Tolonglah doakan dia ibu. Apa kesalahan dia di atas muka bumi ni, sama ada dengan Allah, sama ada dengan manusia, Allah je yang boleh mengampunkan. Dan itu ibu-ibu, kita harap orang doa kat kita, walaupun banyak mana pun keburukan kita, dan semoga keburukan tu sempatlah kita nak bertaubat. Okey? Baik, malahan maruah itu perlu dipelihara lebih dari orang yang masih hidup. Lagi penting menjaga, bukan kata yang hidup ni tak penting. Maksudnya yang hidup ni sempat lagi kita nak minta maaf, dia nak minta maaf kat kita. Betul ke ibu? Si mati dah tak boleh buat apa-apa dah ibu. So peliharalah maruah dia lebih dari orang yang masih hidup, kerana kita tidak lagi mempunyai peluang untuk minta maaf. Kalau lah orang mati, kita duk mengumpat lagi pasal dia ibu. Lagu mana tu? Jangan lupa mengumpat ataupun dosa dengan manusia, kita kena jumpa orang tu, kena minta maaf. Baliklah duduk seminit dua kali ibu. Ya Allah, banyak aku mengumpat ke orang ni, banyak aku kata ke orang ni. Kena pula kita duduk dekat sini selama Negeri Sembilan. No, orang kita mengumpat tak tahu dah duduk kat mana dah, tak ada number dah, nak mesej-mesej pula macam mana tu. Subhanallah. Okey, so sabda Rasulullah, idza mata sahibukum fad'uhu wa la taqa'u fihi. Maka apabila mati seorang dari kamu, maka tinggalkanlah perkara yang boleh menyakitinya. Fad'uhu, tinggallah cakap benda pasal dia dah. Tinggallah jaja-jaja lagi keaiban dia, kekurangan dia, kekhilafan dia. Wala taqa'u fihi, dan janganlah kamu memburuk-burukkannya. Ni pesanan ni penting sangat ibu untuk saya dan kita semua. Orang meninggal kita sudah dah, tak sedut cakap apa dah, doa je kat dia. Kan? Kita pun tak mau bila esok-esok kita dah tak ada, keaiban kita masih dijaja. Betul tak ibu? Ya Allah, malu. Terus hidup ni pun malu dah. Betul tak? Orang nak cerita pasal kita, apatah lagi bila kita dah meninggal. Yang malu itu jatuh pula pada keturunan, kepada pasangan dan sebagainya. Jadi ini pegang erat-erat ni hadis ni ibu-ibu, untuk kita balik cerita dekat rakan-rakan kita, saudara kita, anak cucu kita. Esok-esok orang mati, Nabi pesan, jangan dah cakap sesuatu yang menyakiti dia, ya? Dan jangan kamu masuk di dalam memburuk-burukkan dia tu. Jangan dah, cukup. Okey? Keburukan empat sangat besar, umpama memakan bangkai saudara sendiri, daripada surah Al-Hujurat. Ibu-ibu, saya tak berfikir untuk tadabbur lanjut ayat ini. Tapi ini, saya beritahu, ini salah satu ayat yang sangat-sangat besar di dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, ibu-ibu, kalau ada kesempatan nanti baliklah tadabbur. Surah Al-Hujurat ni antaranya dia menceritakan berkaitan dengan adab kita duduk bersosial. Macam mana nak masuk dalam masyarakat, macam mana nak duduk dalam jiran, tetangga, macam mana nak jaga kerukunan, hubungan sesama kawan sekerja, sesama kawan jiran, tetangga, saudara mara dan sebagainya. Surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ni banyak sangat pesanan. Jangan mengumpat, jangan makan bangkai kawan macam bangkai kawan kan. Jangan macam-macam lah. Saya pernah duduk, kalau ibu-ibu kenal Ustaz Nushi, kenal tak? Ustaz Nushi Mahfuz. Nushi, orang sebut Nushi kan. Sebutan dia sebenarnya Nushi, N-U-S-H-I, sebut asing-asing. Sebab dalam Arabic memang kita sebut Nushi. Nushi ni maksudnya nasihat. Perkataan nasihat, advice, daripada perkataan nun, sad, ha. So nasihat dalam Arabic pun nasihatun, nun, sad, ya, ha, tak marbutah.
So sama juga nama Ustaz Nushi, Nun Sad Ha Ya, Nushi. Tapi memang betul orang ramai sebut Nushi. Sebab tu macam semua tak kenal. Ustaz Faino pula Ustaz Nushi, yang ibu-ibu sebut Nushi, sebenarnya sebutannya Nushi. Kita pernah buat modul dari surah Al-Hujurat ni dekat sebulan bincang. Bukan banyak pun surah Al-Hujurat ni ayat dia. Surah belakang-belakang dah. Kan? Tapi banyak pesanan. Macam mana kita nak duduk dalam satu teamwork, sama ada bekerja, bersosial dalam masyarakat, kejiranan. Surah Al-Hujurat antara surah yang saya kira wajib lah kot, no? Tapi wajib ni bukan maksudnya buat dapat pahala, tak buat dapat dosa, bukan macam tu. Sewajarnya untuk kita sebagai seorang yang duduk dalam masyarakat untuk baca. Ibu-ibu boleh tengok. Tapi kita tengok sikit ayat ni. Sebab saya kata ke arah tu kat ibu-ibu, kalau boleh sempat nak tadabbur, kita nak pergi secara ringkas surah Al-Humazah. Surah tu lebih dekat dengan kita sebab duduk dalam juzuk amma. Betul kan? Okey. So ayat ni ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah kamu mengumpat antara satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Adakah seorang di antara kamu suka makan bangkai saudaranya? Fakarihtumu, mesti kamu jijik. Kalau tak cerita bangkai saudara pun, cukup dengan perkataan bangkai dulu ibu-ibu, kita tak makan. Betul kan? Kita tak makan. Satu perkataan yang dah membawa kefahaman kepada kita sesuatu yang mati dan kita tak makanlah contoh dia. Ditambah pula yang mati itu, yang menjadi bangkai itu, kalau saya boleh sebut perkataan itu, adalah saudara yang kita umpat tu. Dia dah mati, dia dah jadi bangkai. Maafkan saya, manusia kita tak sebut bangkai lah kan, tapi kita sebut juga dengan perkataan terjemahan ni. Dan kita makan dia yang dah jadi bangkai tu. Lalu tak? Tak lalu. Sebab apa nak cerita bangkai ni? Salah satu benda dia tak boleh respon balik dah. Betul kan? So, suka ke kita berkata sesuatu, khususnya di belakang dia, yang dia tak tahu dan dia tak boleh respon kat kita balik? Kat dunia memang kita sukalah. Ataupun masa dia hidup memang kita suka. Tapi pasal apa bila jadi bangkai kita tak suka? Sedangkan sepatutnya waktu jadi bangkai tu lagi kita suka. Sepatutnya tu maksudnya bukan kata boleh buat, tapi maksudnya kalau ikut kita faham, sekali lagi ibu nah, bila dia dah mati, lagi senang dia tak gaduh balas apa dah kat kita. Betul tak? Dia tak boleh kata, hang ni lah ni, saya mengata kat seseorang, wala'iyadzubillah, semoga Allah berbetul semua akhlak kita. Mati, saya duk cakap pasal dia. Sepatutnya orang yang suka cakap pasal orang lagi suka cakap pasal si mati, betul tak? Sebab si mati dah tak boleh respon balik dah. Betul kan? Yang ni saya tak tadabbur dalam ni, ibu saya nak bagi tahu idea je. Sepatutnya suka, tapi makan tak suka. Makan tak suka. Jadi situasi makan itulah. Kalau dia masih hidup, selalunya umpat ini di belakang ibu-ibu. Betul kan? So samalah macam dia tadi. Si mati tak boleh respon dah. Sebab tu kita cakap pasal dia. Samalah dengan tadi mengumpat. Sebab tu kita cakap pasal dia. Sebab di belakang dia tak boleh respon pun. Dia tak tahu pun kita mengumpat pasal dia. Kalau depan-depan berani tak? Kita tak mengumpat orang depan-depan ibu-ibu. Kecuali kita mencela. Yang tu masuk dalam surah Al-Humazah sikit. Kan? So kalau tadi dia dah mati, Allah tak cerita kata kamu kata dekat kawan. Allah tanya tadi, ayuhibbu ahadukum ayyakula, makan. Dia dah mati, hang suka tak makan orang mati? Orang mati tak makan kita ibu. Jadi samalah, makan pun tak mau orang yang dah mati. Sepatutnya masa dia hidup tu pun nak makan dia. Makan tu dengan perkataan lah sebenarnya. Sepatutnya nak makan tu pun tak lalu.
tarikh tumbuh, confirm kamu rasa jijik nak makan bangkai. So Allah bagi tu supaya kita ingat ayat ni. Setiap kali lepas ni motivasi kita lebih bukan nak cakap je pasal orang hang suka tak makan bangkai. Ibarat umpatan itu ibarat makan bangkai. Set macam tu dalam kepala kita. Walaupun tak tercapai, tetapi bila sebut bangkai itu satu-satu benda perkataan yang memberi spoil lah juga kan ibu-ibu kan. Spoil kan? Makan bangkai. Jangan, aku tak makan bangkai. Makan McD je. Kan? Subhanallah. Ni antara ayat dia. Tapi sekali kita tengok lagi surah Al-Humazah kalau sempat insyaAllah. Mengumpat dipandang berat di sisi agama kerana boleh mendatangkan mudarat ke atas kesatuan ummah. Ini kena highlight ni ibu. Atas kesatuan ummah dengan membina permusuhan sesama manusia. Allah nak suruh kita duduk ramai-ramai elok-elok. Tapi bermula daripada mengumpat boleh merosakkan, memudaratkan kesatuan ummah. Betul tak ibu-ibu ada kesan ni? Ada tak kesan macam ni daripada mengumpat? Kita kejiranan, ini bukan contoh kejiranan sini, tapi nak ambil peringat lah. Kita kejiranan, saya pun salah seorang duduk kejiranan tu. Saya cerita dengan A pasal C. Tiba-tiba C tahu pasal saya cerita dekat B tadi ni. Ataupun B pun mulut tiris juga. P report. Padahal juga. Semua benda ni kena expect ibu. Kena expect. Hang simpan tahu rahsia. Kok tu gelek kepala awal lagi. Kok tudung biru geleng kepala awal lagi. Hang simpan rahsia aku nak cerita satu kat hang ni. Tahu-tahu lagi walaju daripada WhatsApp. Betul tak ibu? We have to expect this. Kena jangka. Tapi nak tutup mulut cakap pasal orang susah tak ibu? Allahu Akbar. Susah, tapi boleh usaha. Cuba. Saya azam tahun ni 2022. Saya rasa saya hamak lah. Tak apa saya hamak lagi sekali. Saya tak tahu hamak kat mana. Azam 2022 tak mau cakap pasal orang. Tak mau cakap pasal orang. Saya pun cakap pasal orang. Ibu-ibu nak jadi macam mana duduk dalam manusia? Bukan saya duduk sorang-sorang dalam gua. Atas jalan bawa kereta pun boleh cakap pasal orang kan ibu? Loh dia ni tak bagi signal. Awak tak faham ke signal? Saya memang suka beletik macam tu. Itu sebab tu saya azam tak mau dia cakap pasal orang. Atas jalan tak mau cakap pasal orang. Saya selalu beletik atas jalan. Tapi kena cepat istighfar, Ustazah. Betul. Cepatlah istighfar tu kan. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi. La ilaha illallah. Awak duduk ralik lagi kawan ni. Kawan ni duduk buat apa? Lampu hijau dah 5 minit dah. Kan? Pun cakap pasal orang. Memanglah tak besar mana lah. Nak katanya berbanding. Tapi tu pun cakap pasal orang. Itu yang saya kata. Tak mau dah azam dah. Tak mau 2022 ni. Istighfar sabar. BP lah kawan tu tunggu sampai lampu merah pun. Tak boleh juga kan? Tu saya kata tak. Dia nak kona tak cakap pasal orang tu. Ya Allah, ya Tuhan. Tapi siapa boleh bantu kita untuk capai matlamat ni? Allah ibu. Allahumma a'inni ala zikrika. Kalau orang yang ingat Allah Ta'ala, dalam situasi apapun dia tahu Allah awasi pergerakan dia, perbuatan dia, perkataan dia kan. Kita ni lemah ibu-ibu, perkataan nak keluar pada mulut pun kadang-kadang tak boleh kontrol. Betul kan? Hati terlintas sesuatu pun tak boleh kontrol. Siapa yang boleh bantu kita? Allah. Sebab tu jangan lupa doa, minta ya Allah bantu aku sekian. Baik. So yang ni saya sebut tadi, saya cerita dekat B pasal C, tiba-tiba C tahu. Kalau C tu orang bagus, itu tak apalah, mungkin dia main nasihat kan. Kalau C main serang saya, tak berkelik riuh rendah. Betul kan ibu-ibu kan? Ini contoh simple je saya bagi. Belum berangkai ibu, kalau saya cerita A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K sambil makan cucuk pisang petang-petang cerita pasal ni berapa orang dah ni.
Dan bila kita mengumpat ibu-ibu, antara kesan dia, mengumpat dia tak ada seorang-seorang ibu-ibu. Dia mesti ada geng. Betul tak? Dia mesti berjemaah. Yalah saya nak sembang pasal si seorang-seorang saya. Apa yang saya dapat, betul tak? Ni tak bagus lah, tapi saya nak cerita apa dia. Saya mesti cerita kat B, C, D at least. Macam mana B, C, D tengok no Z tadi ni. Bila B, C, D tadi dengar daripada saya, duk cerita pasal Z tadi. Ambil Z terus lah. Saya duk cerita dekat A, B, C, D pasal Z. Z tu kok duk hutang aja kat kedai depan tu. Contoh. Kan? Beli garam berhutang, gula berhutang. Apa tak tahulah bila nak bayar tu. BCD no idea. Dia tak tahu pun sekarang apa pandangan BCD terhadap Z. ABCD terhadap Z. Dia dah ada satu ni kat sini. Dia dah spark idea dah ni. Loh, tak tahu pula Z tu rupanya suka berhutang Ibu-ibu nampak tak idea saya bagi? Dia pun tahu tak sebelum tu? Dia pun tak tahu. Mungkin sebelum ni A, B, C, D ni duduk sebelah-sebelah dengan Z, duduk tukar cucuk, duduk tukar terpawai, kan? Duduk beli terpawai sama-sama, kan? Sebelum ni dia bayar elok je, tapi sebab saya cerita, dia dah mula dah, oh, tak okey ni Kak Z ni, malah lah tak mudah benda. Dia ada assumption. Assumption ada dalam surah Al-Hujurat, ibu-ibu. Assumption ni apa dia? Sangka. Sangka buruk. Sangka buruk. Sedangkan dia deal tak lagi dengan Z ni, dia tak pernah alami tu pun. Tapi sebab dah ada assumption, dia dah dapat idea, barangkali dia juga dah tak berkawan atau bersilaturahim. Ini kesan-kesan buruk mengumpat, ibu-ibu. Assumption tu contoh lain pula. Ibu-ibu tahu tak situasi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang difitnah dalam surah An-Nur bermula dengan assumption. Bahaya tak assumption? Bahaya, ibu-ibu. Assumption sangat-sangat bahaya. Jangan create assumption. Jangan. Lebih bagus tanya direct. Maybe lah berkelahi pun lepas tu. Yang penting benda clear, betul tak? Ibu-ibu tahu dekat mana assumption berlaku dalam Sayyidatuna Aisyah punya sirah Hadisatul Ifki dalam surah An-Nur tu? Kan Sayyidatuna Aisyah balik kan? Oh ni ibu-ibu tak ada surah An-Nur kan? Dengan salah kan? Sudah saya tak baca cerita dah. Mula dengan assumption. Ustaz Zaliza silap. Ustaz salah? Surah apa? Tak, kita Rotate. kita buat sirah. Daripada sirah tu dia ada Ada surah An-Nur tu kan? Antaranya Sayyidatuna Aisyah balik dengan Safwan kan? Safwan tarik tali unta je. Safwan tak naik sekali. Aisyah yang naik unta. Balik sampai sebahagian sirah kata pagi kan? Siapa yang nampak? Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik tu. Dia nampak. Sebahagian riwayat kata dia duduk dengan kawan-kawan dia. Dia nampak, dia buat soalan. Itu bukan Aisyah isteri Rasulullah ke? Dia pergi mana balik dua-dua dengan Safwan? Start bagi idea ni, ibu-ibu. Dan agak-agak orang yang sebelah-sebelah tu dia terfikir tak bila dapat soalan. Dan assumption yang di-create ni sangat banyak sekitar kita, ibu. Berhati-hati. Kita tak tahu, jangan forward, jangan share, jangan sebarkan. Istighfar dan tutuplah semua cerita yang kita tak tahu tu. Melainkan kita dah confirm tahu satu benda, tak apalah kalau kita nak hamak. Kalau ada keperluan. Ustazah kata confirm dah. Confirm. Memang confirm. Semak tak juga. Kalau ada keperluan, tengok juga cerita apa tu. Betul tak? Cerita apa? Okey, baik. Sambung. Mengumpat yang dibolehkan. Saya pergi laju sikit. 171. Yang ni dekat sini ni.
Mengumpat yang dibolehkan 171. Yang pertama, yang ni Imam Nawawi letakkan checklist ni. Mana situasi atau keadaan yang dibolehkan? Muka surat 171. Yang pertama, apabila dizalimi. Okey, apabila dizalimi, harus bagi seseorang yang dizalimi cerita kepada hakim atau pemerintah mengenai orang yang zalim tu supaya apa? Dia dapat balik hak yang dia dah hilang tadi. Okey, sebagaimana contoh, si fulan telah menzalimiku, si fulan ambil barang aku dan sebagainya. Ayat ni saya tak tadabbur ya ibu, buat ada rezeki kita patah balik nanti insya-Allah. So point yang pertama, bila kita nak pergi kat ketua kampung, kita hamak barang kita kena curi, kita tahu orang yang curi tu siapa, dia ambil sekian-sekian, kita nampak, so dekat situ boleh. Yang tu tak payahlah ibu-ibu kata, ustazah kata tak boleh pergi bagi tamu 4, tahanlah tahan. Tak boleh. Yang ni boleh, pergilah kat ketua kampung, AJK surau ke, yang berkaitan lah, yang berkaitan. Jangan pergi tulis dalam grup WhatsApp dulu, update Facebook dulu, jangan. Pergi dekat orang yang boleh berkuasa untuk mengembalikan barang yang kita hilang ataupun dizalimi tadi lah. Okay. Antara contoh apabila dizalimi ni tak sebenarnya barang hilang. Dalam kejiranan mungkin apa-apa yang berkaitan yang memerlukan kuasa pengetua ataupun pemimpin dekat satu tempat. Jiran parking depan rumah. Tak mau alih-alih 3 biji kereta dia parking depan rumah kita. Nasihat dah berbuih dah. So dekat situ bolehlah pergi deal dengan ketua ataupun persatuan penduduk ke apa ke kan, supaya dapat adili dengan baik. So bentuk-bentuk dizalimi tu besarlah dalam ruang kita. Bukan sampai tak boleh cakap langsung. Ada, bukan macam tu. Okey. Yang kedua, minta bantuan untuk tujuan mencegah kemungkaran dan mengembalikannya ke jalan yang benar. Cuba tengok, misalnya kita nampak seseorang jiran itu melakukan maksiat dan kita tak boleh nak tegur. Kemudian dia ceritakan perbuatan tu kepada ketua kampung yang berkuasa cegah kemungkaran, maka ini dibolehkan. Ya. Sebab tu tadi saya sebut awal-awal, zaman sekarang jangan sampai tak ambil tahu langsung pasal orang, tak boleh juga, kena ambil tahu juga. Cuma apa sebab kita ambil tahu tu? Kan? Bukanlah kata tak mau ambil tahu langsung, ustazah kata jangan ambil tahu langsung. Tak ambil tahu, tak cerita, tak tengok langsung jiran sebelah menyebelah. Dah, tengok juga apa yang berlaku, kan? Yang ketiga, nak minta fatwa. Okey, dia nak tahu satu-satu hukum. Dia nak masih dalam situasi yang sama, dia nak tahu satu hukum, dia nak rujuk sesuatu persoalan yang berkaitan dengan orang lain juga dibolehkan. Okey, sebagai contoh, si fulan telah merampas hak saya. Apa hukum dia buat macam tu, macam ni, macam tu? Tak ada lah dikira mengumpat. Macam kita duduk dalam kelas kan, nak tanya orang tu pernah buat kat saya macam ni, apa hukum dia? Maka kita nak mengaji, boleh. Bukanlah kita buka aib orang yang tu nama dia sekian, suami dia sekian, anak dia sekian. Bukan sampai macam tu kan? Balik pada apa tujuan kita. Tujuan dia apa? Tujuan tadi dia pergi tanya tentang nak minta hukum, nak konsult fatwa. Jadi setakat tu lah. Perlu tak kepada nama orang ke, umur ke, hobi ke? Tak perlu kan? Secukuplah sekadar menyatakan tujuan. Keempat, ibu-ibu bertujuan untuk menasihati. Okey, cuba tengok dua situation, bukan empat situation. Yang pertama ni diceritakan daripada sudut hadis lah. Yang ni saya nak cerita sikit kat ibu. Seperti yang dilakukan dalam ilmu periwayatan hadis dalam bab yang disebut sebagai al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil ni ibu dengar saya. Al-jarh wa ta'dil satu ilmu dalam bidang hadis yang kita belajar untuk tengok hadis ini hadis dhaif ke, hadis sahih ke, hadis apa. Pasal apa hadis ni jadi dhaif? Sebab ada seorang periwayat dia ni pelupa, contoh.
Maksudnya kita pergi korek lah tentang orang yang meriwayatkan hadis itu. So dalam situasi kita belajar kat situ, bukan kita pergi korek aib dia atau mengumpat pasal dia, tapi kita nak tahu status hadis tu. Jadi yang mana setiap aib yang terdapat pada perawi yang boleh mengurangkan thiqah, thiqah ini kepercayaan, perawi tersebut akan dinyatakan bertujuan nak kenal pasti hadis sahih ke hasan ke dhaif. Yang ni memang satu subjek saya mengaji zaman kat UIA dulu. Sebenarnya ibu, ulama nak keluarkan hadis ni dhaif, hadis ni palsu, hadis ni apa, bukan senang. Tapi zaman lo ni macam-macam perbahasan kan, subhanallah. Bukan senang. Sebelum subjek jarh wa ta'dil, kami mengaji satu subjek namanya takhrijul hadis. Nak keluarkan hadis. Nak keluarkan hadis zaman lo ni dah ada apps, dah ada maktabah dalam laptop dan sebagainya, senang. Zaman saya belajar tu dah ada dah juga. Tapi lecturer saya, Dr. Suyuti Abdul Manas, ni antara doktor yang pakar dekat UIA dulu hadis, sekarang dah dekat Universiti Brunei, Prof Madia. Dr. Suyuti Abdul Manas ni orang Perak tak salah saya, subhanallah. Ajak takhrij, dia tak bagi kami guna apps. Tak boleh guna maktabah juga yang dalam laptop ke apa. Dia suruh pergi buat dekat library. Satu hadis ibu-ibu share 2 orang. Hadis pendek je dia bagi, bukan panjang-panjang. Hadis pendek, contoh innamal a'malu binniyat, apa-apa kan. Setiap 2 orang dapat satu hadis. Saya geng dengan Hajar. Satu hadis tu ibu-ibu nak keluarkan taraf dia sahih ke dhaif ke dekat 2 minggu. Ni pelajar yang macam kami lah. Kalau tuk guru dia cepat lah kan. Sebab apa? Sebab kita nak tengok konten hadis tu, kemudian riwayat tu, perawi tu. Ibu-ibu pernah tengok tak daripada, contohlah daripada A, daripada B, daripada C, ada hadis yang panjang tu, an. Kena pergi tengok kawan ni, A ni, siapa dia ni, apa sejarah dia. Pernah tak ulama hukum dia ni pelupa? Pernah tak ulama hukum dia ni tak dipercayai? Pernah tak ulama hukum A ni tak dikenali pun? Dia ni siapa? Tiba-tiba bawa hadis ni. Lepas habis A, B pula. Lepas B, C pula, D, E. Kena tulis semua tu. Habis semua tu, pergi tunjuk kat doktor, barulah kita bagi tahu, okey, kami tengok hadis ni hukum dia sekian dan kami jumpa memang ulama kata hukum dia sekian. Dekat 2 minggu ibu-ibu, dekat 2 minggu tu tiap-tiap hari duduk dalam library dengan saya punya couple tu. Saya punya pair saya tu sekarang dah jadi doktor dekat USIM. Saya tak doktor-doktor tu. Alhamdulillah. Nak keluarkan satu hadis tu ibu-ibu. Lepas belajar takhrij hadis, jarah ta'dil. Jarah ta'dil tu kita pergi tengok macam tadi juga, tapi lebih detail. Sebab tu hadis dia ada taraf ibu-ibu belajar kan? Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Dhaif tu kenapa dia jadi dhaif? Dan ada satu lagi hadis maudhu'. Ibu-ibu pernah dengar tak hadis maudhu'? Maudhu' bukan hadis sebenarnya. Tapi hadis maudhu' ni saya kata, Nabi kata. Sebenarnya Nabi tak kata pun. Itu hadis maudhu', palsu. Nabi tak kata pun. Saya je pandai-pandai kata Nabi kata. Itu hadis maudhu'. Tak boleh beramal. Kecuali saya bagi tahu kata palsu. Begitu. Okey? Baik. So dalam situasi A tadi bolehlah. Okey? Situasi A tadi boleh. Macam kita belajar ilmu, kita boleh korek lah detail tentang perawi itu. B, ketika telah biasa berurusan dengan fulan dan kita dah tahu dah fulan bukan orang yang amanah. Dia suka selalu tipu, dia selalu tipu. Dia dalam urusan dia. Dalam situasi tadi kan, ketika itu kita kena bagi tahu orang supaya orang terhindar. Dalam situasi tadi macam saya contoh, kok tadi tu berhutang tu kan. Kita boleh bagi tahu. Dengan syarat memang nak bagi tahu kata dia betul berhutang. Kalau
kita reka-reka, itu problem. Tapi takut-takut kita ni menambah kan. Ada nasi tambah kan. Yang mungkin dia berhutang tu sekali aja. Kita cerita, ya Allah, Aisyah berhutang aja dia tu. Tiap-tiap bulan berhutang. Itu dah menambah kan ibu-ibu? Hati-hati. Nak bagi tahu untuk menasihati boleh. Tetapi nak jaga-jaga berhati-hatilah. Okey? C. Seperti apabila seseorang mendapati bahawa rakannya telah pergi menuntut ilmu dari seorang guru agama, guru yang fasik, orientalis atau kafir, maka dia perlu menasihati rakannya agar berhati-hati dalam menuntut ilmu dengan guru tersebut. Jadi saya kena highlight juga ibu-ibu. Zaman lalu ni banyak orang mengajar agama, termasuk saya. Barangkali saya di kalangan orang-orang ni, wal'iyadzubillah. Jadi kalau perasan benda-benda macam tu, nasihat kat kawan kita. Cuba cari betul-betul apa latar belakang guru yang kita belajar. Saya pun kalau ikut kelayakan belumlah layak sebenarnya. Tak layak jugalah. Nah, ibu-ibu. Jadi carilah guru yang sebenar-benarnya. Dan kalau kita tengok guru tu rasa macam something wrong somewhere, tak betul, nasihat kawan kita jangan follow. Saya cukuplah untuk saya katakan zaman sekarang ni macam-macam. Skema agama pun ada juga. Wal'iyadzubillah, semoga Allah pelihara kita. Di nasihat orang ramai agar tidak menantik seorang ketua yang telah diketahui zalim dan tidak amanah, nak cerita aib pemimpin tersebut pada kadarnya, agar ramai dapat nasihat dan dia bertindak mengikut kesesuaian. Yang ni boleh. Nak lantik pengerusi persatuan penduduk, tak payahlah. Dia ni masa dia pegang hari tu sekian. Bolehlah bagi tahu supaya tidak diangkat semula. Okey? Bukannya persatuan penduduk je, samalah kita dekat office ke, kita kejiranan ke, dalam NGO ke, apa-apa. Kalau kita rasa seseorang tu tak layak untuk dinaikkan, maka disebabkan kita tahu sesuatu, maka ceritalah. Ibu-ibu. Yang kelima, orang yang diumpat itu adalah seorang yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Muka surat 174. Apabila seseorang telah melakukan maksiat secara terang-terangan, seperti arak, minum arak, bergaul terlalu bebas, seorang ahli bid'ah, maka harus untuk mengumpat mereka dengan perbuatan maksiat yang mereka lakukan secara terang-terangan tersebut, kerana mereka sendiri tak menganggapnya sebagai aib. Tapi mengumpat yang lebih dari perbuatan maksiat itu dilarang. Macam saya kata tadi, nasi tambah jangan. Sebab tu saya kata tadi, balik pada tujuan kita. Apa tujuan tadi? Tujuan tadi nak beritahu kata kawan ni tadi ni berhutang. Cukup. Dia berhutang berapa? Pernah berhutang sekali. Cukup. Yang nasi tambah tu jangan tambah. Sama juga yang ni, ya, dia tu orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan, maka kita boleh cerita, ya, supaya kita dapat nasihat dia, ataupun orang yang dengar tu supaya dia juga boleh nasihat. Okey? Tetapi mengumpat lebih daripada tu dilarang. Hal ini pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW ketika datang seorang meminta izin untuk masuk ke rumah baginda. Sedangkan baginda tahu dia itu adalah ahli maksiat, maka baginda memberi izin sambil berkata kepada Aisyah, izinkanlah dia sejahat-jahat orang di kalangan kaumnya. So Nabi sebenarnya bukan nak mengumpat pun. Kalau tengok dalam situasi tadi kan, Nabi nak suruh Aisyah buka pintu, izinkan. Cuma Nabi bagi tahu, describe awal, supaya berhati-hati. Okey, izinkanlah dia sejahat-jahat orang di kalangan kaumnya. Imam Al-Bukhari menyatakan bahawa hadis ini merupakan dalil menunjukkan keharusan mengumpat seseorang yang telah diketahui kejahatannya, keburukannya. Ya, untuk kawan-kawan kita aware dan berwaspada. Yang keenam, ibu-ibu, sebagai tanda pengenalan diri. Tadi kan yang Kak Ani tanya tadi kan, Ani duduk kat sini. Kalau seseorang tu dikenali dengan suatu gelaran tertentu, maka menyebutnya dengan gelaran tersebut untuk tujuan mengenalinya dibolehkan, bukan dengan tujuan memperkecilkan atau memperlekehkan. Ya, sebagai contoh, si tempang, awang botak, mat pendek dan sebagainya.
Okey, kalaulah tak sebut dengan gelaran tu orang tak kenal. Allah, rumah yang hujung tu, ni saya nak pergi rumah Ali. Ali mana? Ali rumah tu hujung lah, ibu-ibu ikut jalan ni. Ali ada 3 dalam taman ni. Ali pula semua rumah hujung-hujung. Lagu mana nak kenal tu, nak habaq tu? Ali yang hampa cari ni, Ali bin Ahmad ni, contoh tak ada kan nama dalam situasi kita ni. Ali bin Ahmad ni, rumah hujung dekat tepi sungai tu, dia tu macam tempang sikit. Oh yang tu, yang tu. Okey. Kalau tak sebut, orang tak kenal. Okey? Tapi kita sebut tu nak bagi apa? Nak bagi kenal, nak memperkenalkan. Bukan memperkecilkan. Memperkecilkan ni macam ni, dah lah tempang. Okey, maksudnya menyebut untuk mencela ataupun sesuatu lah. Alhamdulillah. Sekiranya boleh dielakkan dari sebut kelemahan-kelemahan ini, maka jauh lebih baiklah ibu. Ya, kalau memang kau carilah jalan lain-lain. Dulu ahli yang duduk rumah dia hujung, tiga ahli rumah hujung tepi sungai belah kanan, ni semua kan. Tapi kalau orang tu tak kenal, sejam duduk berkenal, kan nak cakap je lah ahli yang tempang. Memang kat sini, memang kalau kat sini dalam kawasan kita memang kita kenal dia sebagai ahli tempang. Okey, tak ada masalah. Cuma kalau boleh dielakkan, dielakkan. Okey, dari 6 jenis mengumpat yang dibenarkan ini dapat disimpulkan bahawa mengumpat yang dilakukan untuk tujuan baik, niat yang benar, tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar boleh dalam Islam. Okey, so bukanlah kata tak boleh langsung cakap pasal orang. Boleh, tapi situasi-situasi tertentu dengan tujuan-tujuan dan niat tertentu. Bukan saja-saja duk pergi buka cerita, bukan, tapi sebab ada benda. Okey, kita kena bagi tahu, maka taklah mengumpat. Alright? Untuk tujuan perkahwinan, menceritakan aib seumpama ini adalah diharuskan. Bahkan ada ketikanya diwajibkan sekiranya dibimbangi. Jika perkahwinan tersebut diteruskan, maka ia tidak akan kekal. Okey? Kita tahu dah kata lelaki itu sebagai contoh kaki ni, lelaki itu kaki pukul, kaki arak, kaki perempuan, penzina, sebagainya. Wanita itu seorang yang pencuri, pemalas, ada penyakit dan sebagainya. Maka kalaulah kita tahu sebelum sepasang suami isteri atau lelaki perempuan ini berkahwin, kita dapat maklumat lelaki ni sekian, boleh untuk kita bercerita dekat pihak perempuan. Dan kalau mereka tak teruskan perkahwinan itu pun tak berdosa ke atas kita. Sebab kita berniat untuk bagi tahu, nak jaga keharmonian. Sebab kalau berlaku perkahwinan atau pernikahan tu jauh lebih besar mudarat dia. Betul kan ibu-ibu? Jadi kalau kita tahu tentang sesuatu, bagi tahu. Ni ingat ni ibu, sehari dia kata, tak boleh cerita pasal orang lah, biar bila nak kahwin ke lagu mana ke, tak boleh. Kita ada tanggungjawab tu ibu. Kita dah tahu, so kita kena bagi tahu. Dan selebihnya dia pun nak teruskan juga ke apa ke, terpulang pada keluarga. Baik, walaupun mengumpat dibolehkan pada tempat dan keadaan di atas, namun terdapat beberapa perkara yang perlu dijadikan perhatian. Saya nak habiskan yang pertama, mengikhlaskan niat. Masa nak mengumpat tu pun kena ikhlas niat ni. Dari situasi tadilah, situasi yang 6 tadi ni. Tak 6 ke 8 tadi, 6 tadi kan? Maksudnya, apa maksud mengikhlaskan niat? Semata-mata cerita tu sebab nak bagi tahu kebaikan. Ada kebaikan daripada mesej kita tu. Nak memperbaiki keadaan tanpa ada sebarang niat permusuhan. Okey, contoh berada dalam mesyuarat, masalah yang sering bunting kerja dan macam-macam lagi ada dekat sini. So, apa niat dia? Sebab tu kita balik tadi. Apa tujuan, apa niat kita nak cerita pasal orang tu? Okey. Yang kedua, keaiban yang diceritakan haruslah sekadarnya. Macam saya sebut tadi, elakkan berlakunya nasi tambah. Yang nak cerita yang bab ikhlas tu panjang ni je. Yang kita punya tambah ni tu dia. Sampai cerita anak cucu habis semua. Yang tu yang bahaya tu. So cerita sekadar yang berkeperluan untuk pendengar kita tu tahu, supaya dia berhati-hati.
Boleh ibu? Saya tak baca panjang tapi kita ambil point dia lah. Yang ketiga, memastikan bahawa tidak ada mudarat yang lebih besar akan berlaku berbanding manfaat yang diperoleh setelah dia menceritakan mengenai aib seseorang. Sebelum kita buka mulut, ibu-ibu tolong nilai juga dahulu. Apakah benda yang kita nak sampaikan tu akan memberi kesan mudarat yang lebih besar. Kalau cerita ni kita tahu dah tadi, contoh ibu-ibu, saya cerita ABCD. Tadi ni yang bukan geng-geng kita nak berkumpul untuk apa? Yang tadi dalam situasi saya contoh tadi tu memang empat ni. Yang ni saya kumpul ABCD ni, saya nak beritahu hampa berniaga ni. Dan hampa tanya aku pasal Kak Z ni, aku nak cerita lah, dia ni pernah berhutang, tak bayar lagi. Sampai lah ni, berhutang bila tu? 2019 lagi. Tak bayar lagi. Jadi nak habaq kat hampa tu, hampa duk berniaga tu hati-hati. Kot-kot lah kan. Hampa nak fikir nak bagi pinjam ke apa, fikir lah. Tutup dekat situ. Tapi kalau kita tahu di kalangan ni ada yang mulut tirih ke, mulut tirih ni boleh bercerita kat Kak Z ke, Kak Z tu pula kita tahu kata kalau dia orang kata apa, sentuh sikit pasal dia, habis merayu rendah. Jadi nilailah ibu. Nak cerita ke, nak pesan seorang-seorang ke, nak nasihat ke, macam mana ke. Sebab takut berlaku lebih besar lagi. Asalnya dia ada masalah dengan kita je. Lepas tu dia ada masalah dengan pasangan kita, dengan anak kita, dia target anak kita dan sebagainya ke. Kalau berlaku mudarat yang lebih besar, tutuplah mulut kita. Carilah jalan lain. Okey? So dalam bulatan ini ada dibolehkan mengumpat dengan syarat apa. Subhanallah, diringkaskan supaya kita senang nak ingat ibu-ibu. Dan taubat bagi orang yang mengumpat. Okey, saya habiskan sikit lagi boleh? Okey, dengan pantasnya insya-Allah. Kita tak sempat tak ada banyak lagi sebenarnya ni sampai tips kat belakang tu. Okey. Taubat bagi orang yang mengumpat setelah seumur hidup bergelumang dalam dosa mengumpat, setelah seusia ini memakan bangkai-bangkai teman sendiri, adakah pintu taubat masih terbuka? Innahu kana tawwaba. Allah ini maha penerima taubat, maha menerima taubat, maha menerima kembali. Innallaha kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah itu Tawwaban, maha menerima taubat, Rahima, maha pengasih, maha penyayang. So ibu-ibu, saya percaya dalam kehidupan kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kita ni, mustahil kita tak pernah cakap seorang. Maksud mustahil saya tu, sedaya kita jaga pun kadang-kadang terbabas. Betul tak ibu-ibu? Mungkin sekarang dah, mungkin hak masa kita zaman muda-muda dulu kan. Jadi ibu-ibu bertaubatlah pada Allah Ta'ala. Tawwaba, ibu-ibu perkataan, asal perkataan dia taba. Taba yatubu, dan nama Allah Tawwab, maha menerima taubat. Ada ulama bincang, macam mana nak faham taubat ni? Maha menerima taubat ni. Salah satu maksud taba yatubu, taubah adalah kembali, pulang. Saya tanya ibu-ibu, kadang-kadang kan ada manusia yang dah tak boleh menerima kepulangan kita bila kita terlampau banyak kesalahan. Kita mungkin tak berada di situasi itu, jadi kita tak boleh bayang. Tetapi imagine ada orang yang buat satu kesalahan ataupun kesalahan yang sering kali buat dekat kita sampai kita tergurih, sampai kita terasa, sampai kita rasa sakit hati. Dalam arti kata lain, kalau kawan saya kata, aku kalau tengok dia ada masalah dengan seorang ni, aku bumbung rumah dia, aku tak mau tengok dah. Bumbung rumah ibu-ibu. Aku kalau bumbung rumah dia, aku tak mau tengok dah. Ini geram sangat dah lah ni kan. Nak bagi kita geram sangat-sangat dah ni. Maksudnya mungkin orang tu buat sesuatu ataupun kerap buat sesuatu dekat dia yang sampai dia tak boleh nak maafkan dah lah kot. Tak tahulah, saya pernah dengar lah kawan dia cerita kat saya. Dalam situasi tadi saya ada nasihat dia, tak apalah. Tapi poin dia nak katanya, aku bumbung rumah aku tak mau tengok dah dia. Pokok pandan tepi rumah dia aku tak mau jeling pun tak mau. Ui, tu maksudnya mungkin ada orang tu dia buat sesuatu yang sampai meninggalkan kesan sebegitu rupa. So apa maksud saya analogi tadi? Mungkin satu
masa kita akan sampai macam A tadi. Saya letak A lagi sekali. A ni yang tak mau tengok bumbung rumah, tak mau tengok pokok pandan tepi rumah, baru tak mau tengok. Dah. Aku memang blok dah B ni. Sebab aku ada pernah berkomunikasi dengan dia ni, tak ada yang manage langsung. Contoh. So dalam situasi tadi saya nak bagi tahu, kalau kita duduk di tempat B, ada situasi yang ada orang dah tak maafkan kita dah. Walaupun sebenarnya seeloknya memaafkan, tapi dulu memaafkan ini bukan benda yang senang juga dah. Tapi nak tenang maafkan. Nak tenang maafkan. Kalau tidak memang kita akan sentiasa dibelenggu. Dibelenggu. So dalam situasi B tadi, A tak maafkan dia, tak mau tengok dia, tak mau jumpa dia, tak mau kawan dengan dia dah. Betul tak? Dalam situasi B tadi, yang kawan saya A ni contohnya, tapi lah dia dah berbaik dah kot, alhamdulillah. Tapi saya ingat ni sebab analogi dia tu, aku bumbung rumah dia, aku tak mau tengok dah. Oh dahsyat tu Dia buat apa kat kawan aku ni sampai bumbung rumah, pokok pandan tepi rumah pun dia tak mau tengok. Jeling, aku tak mau jeling dia tak. So dalam situasi tadi kita nak beritahu, dalam satu situasi kita buat banyak kesalahan, tapi ada orang yang dah tak mau terima kepulangan kita. Betul kan Ibu? Walaupun mungkin kita dah berubah, mungkin kita dah berbaik, kita dah minta maaf, tapi ada orang yang tak mau terima lagi. Tetapi Allah At-Tawwab, Maha menerima kepulangan. Maksudnya apa? Hang salah lah banyak mana pun. Hang salah lah banyak mana pun. Hang khilaf lah banyak mana pun. Tapi hang bertaubat, hang minta ampun, hang balik pada Allah. Allah At-Tawwab, Allah terima hang balik. Itu At-Tawwab ibu-ibu. Mustahil kita ni duduk dalam situasi dengan manusia ni, ada orang suka kita, ada orang tak suka kita, betul tak? Walaupun mungkin kita dah berubah. Dulu zaman lampau kita dah lupa dah, sebab kita dah berubah. Tapi ada orang mungkin masih ukit zaman lampau kita, betul kan? Allah Ta'ala, dia akan terima bila orang tu balik. So rugi ibu-ibu kalau kita tak ambil perhatian kepada Allah yang sikapnya At-Tawwab ataupun namanya At-Tawwab ini. Okey, saya ambil kat sini, dosa kepada Allah boleh diampunkan dengan taubat nasuha. 4 syarat penting untuk bertaubat. Saya ambil yang ni ibu-ibu. Yang pertama, meninggalkan dosa tersebut dengan segera. Itu syarat taubat yang pertama ibu-ibu. Dah nak taubat kena tinggal terus dosa tu. Tak boleh nantilah, nanti dah tua lah, nanti pencil lah. Tak boleh. Sebab nanti tu kita pun tak tahu nanti bila kan. Bertaubat pada Allah Ta'ala, tinggal terus dosa tu. Termasuk dosa mengumpat. Kita dah nak taubat kepada Allah Ta'ala daripada dosa mengumpat dahulu. Hari ni tinggalkan terus. Yang kedua, azam dan tekad sungguh-sungguh meninggalkan, tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang dilakukan. Kena ada azam tu. Ada tekad. Ya Allah tak membuat dah, ya Allah bantu aku. Tekad kita dengan kemanusiaan kita tekad. Ikutlah nak tulis dalam diary ke apa pun, yang penting minta Allah bantu kita untuk kita jalankan keazaman kita ni. Yang ketiga, benar-benar menyesali dosa tersebut. Dan yang keempat, jika dosa dilakukan berkaitan dengan orang lain, 3 yang pertama ni, taubat nasuha, taubat dengan Allah Ta'ala. Ya, iaitu kita berhenti buat dosa, menyesal sungguh-sungguh, azam tak membuat dah sesuatu dosa yang dengan Allah Ta'ala. Kalau dengan manusia, tambah yang keempat ibu-ibu. Tambah yang keempat. Dengan manusia tambah yang keempat. Sama juga yang tadi 3. Berhenti dah buat dosa tu, menyesal sungguh-sungguh, azam tak mau ulang dah, tekad tak mau buat dah. Yang keempat, dengan manusia kembalikan hak dia. Kalau saya pernah ambil barang ibu-ibu, saya kembalikan. Kalau kita pernah ambil dengan niat kau terambil ke apa ke, kena kembalikan balik. Atau minta halal. Jika berupa fitnah, kalau tak ambil barang macam mana Ustazah? Kalau mengumpat macam mana Ustazah? Saya pernah, orang kata apa, mengumpat sebakui dah dekat kawan ni. Lagu mana tu? Jika berupa fitnah, ghibah, umpatan, penghinaan, cacian, kutukan, laknat, kezaliman, maka wajib mohon ampun maaf dari orang tersebut.
Selamatlah ibu. Kena cari balik orang yang kita duk mengumpat ke, mencela ke, fitnah ke, apa semua tu, cari balik. Untuk apa? Untuk apa ibu cari balik tu? Belanja dia makan ke? Cari balik pasal apa? Minta maaf. Ustazah hantar WhatsApp boleh tak? Boleh. Cuma WhatsApp ni tak ada tone ni ibu. Betul tak? Saya boleh baca, saya minta maaf ya. Saya minta maaf ya. Kan? Cakap ke, kan? Cari ke, jumpa elok-elok. Okey? Poin dia, kalau dengan manusia kena kembalikan balik hak dia. Especially fitnah. Okey, dia sebenarnya ada situasi tau ibu-ibu. Okey, saya baca dulu muka surat 180 yang terakhir. Mungkin menjawab soalan hajah sebelum kita balik. InsyaAllah bulan depan kita habiskan tips ni. Lepas tu bab 4 ni panjang tau ibu-ibu. Kalau ibu-ibu perasan daripada tajuk-tajuk lain. Panjang. Sebab tu kita dah tak habis-habis lagi. Tapi bulan depan insyaAllah ada rezeki kita main masuk tips menjauhkan diri dari dosa mengumpat, terus kepada bab 9 Allah suka kata-kata yang baik. So bulan depan kita ada rezeki selit dengan tadabbur surah Al-Humazah. Baik, Hajah tanya, kalau kita pergi cari orang tu, kena pergi habaq ke? Dulu aku duk mengumpat tiap hari duk mengumpat nak pergi habaq lagu tu ke kan? Okay, jom kita tengok dulu. Kalau kat sini ibu tengok yang di bawah ni, menurut syarat taubat nasuha, bermakna seorang tu yang mengumpat kena 3 syarat. Buat 3 syarat yang pertama, kemudian mohon maaf kepada orang yang diumpat. Namun ada beberapa keadaan yang perlu diambil perhatian dalam kaedah mohon maaf. Ini jawapan Hajah tadi. Kaedah ini disimpulkan yang pertama, mohon maaf kepada orang yang telah diumpat sekiranya perbuatan tersebut tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar. Kalaulah dengan mohon maaf itu mendatangkan permusuhan, pergaduhan dan pertelingkahan, pilihlah langkah kedua, ketiga dan keempat. So pertama memang kena minta maaf. Mohon maaf. Minta maaf nah, salah silap aku dulu, apa-apalah tercakap ke, terambil ke, umumkan sahaja. Tak usah nak cerita dikit. Itu pun ibu-ibu tengoklah orang tu. Macam saya cerita tadi, kalau kita tahu kita ada jenis orang yang tak boleh calik sikit. Kalau calik, dia punya melenting, dia tulis kat IG, dia tulis kat Facebook, dia up status WhatsApp, dia borak lagi kat sana sini. Pilihlah kaedah kedua, ketiga dan keempat. Jangan pergi jumpa. Yang kedua apa dia? Doa kebaikan. Kalau kita tahu, saya mengumpat dekat A, saya tahu A ni jenis macam mana. Sampai lah ni pun saya rasa dia macam tu lagi. Kalau saya cakap minta maaf, dulu aku banyak salah silap tercakap, keambil ke apa sepanjang kita macam tu. Dia tarik lagu tu ibu-ibu. Ayat dia tak usah duk cari pasal lah. Daripada benda nak jadi elok, jadi lagi dahsyat, tak payah. Tapi jadi yang kedua, doakan kebaikan untuk dia. Yang ketiga, puji orang yang pernah diumpat di hadapan orang lain, yang pernah mendengar umpatannya. Ini a bit struggle juga. Tapi kalau ada boleh situasi ni, boleh lah. Contoh saya pernah mengumpat Z tadi, yang contoh tadi kan, Z tadi daripada ABCD. So cara nak ayat dia, cara nak cover balik. So bila saya jumpa ABCD tu, saya cakap lah, Kak Z lah ni dah bayar hutang, ya Allah baguslah dia. Lah ni smart, tiap-tiap hari pergi semayang kat surau. Ya. Kuliah duha, apa dia daripada subuh dia tak balik sampai duha. Tapi jangan menambah. Bagi tahu yang betul. Yang mana orang tu pernah dengar buruk pasal dia tadi daripada mulut kita. So hari ni bagi orang tu dengar pula yang baik tentang dia. Jelas ibu-ibu? Dan yang terakhir, boleh juga bagi hadiah dengan ikhlas kepada orang yang pernah diumpat, agar persahabatan, persaudaraan tetap terjalin dengan baik. Sama juga ibu-ibu. Kalau dengan kita hantar hadiah tu, dia okey. Kalau tiba-tiba kita hantar hadiah, dia kata pelik ni, tak pernah hantar hadiah. Pasal apa? Buat salah apa dengan aku? Cerita. Dia dah masuk tajuk lain, ibu tak payah nak cari pasal. Okey? So yang penting, saya rasa yang paling fleksibel, yang pertama
pertama sekali, duk macam mana pun kita mungkin jumpa orang tu mungkin dah mati atau mungkin kita mati dulu tak sempat ke apa semua. Yang konsisten kita boleh buat, doakan kebaikan untuk dia. Doakan semoga Allah membuahkan rezeki dia, beri kebaikan pada dia, kesejahteraan dan sebagainya. Dan kalau kita ada kekuatan dan orang itu pun membantu untuk kita pergi jumpa dia, pergilah jumpa dia. Yang dengar mengumpat tu berdosa tak? Yang dengar mengumpat tak berdosa. Yang dengar mengumpat tak berdosa. Wallahu ta'ala alam. Asal saya pun tak berani nak jawab buku fiqah ibu-ibu, tapi secara asas benda tu dia tak tahu. Apa dia? Jangan tambah. Jangan tambah je. Kalau yang saya kata, saya cerita sikit. Kak Z ni dia pernah berhutang dengan saya. Sekali sampai lah ni tak bayar. Dengar-dengar. Sama. Duk sama tu 3 kali ulang. Tak tambah lagi. Rasanya yang kita takut sekali tu tambah tu lah. So yang mendengar saja tidak berdosa. Dia pun tak boleh kontrol benda tu. Kalau boleh dia nasihati, nasihatlah dekat kawan kita. Tak usahlah cakap pasal orang, simpan-simpan lah. Tapi kalau tak boleh nak nasihati tu, istighfar sebanyak-banyaknya, kita tak terlibat, kita tak berdosa. Tapi bila kita mula buka mulut, kat situ berdosa. Kalau kita menambah lah, Yang ni ibu cantik, ibu tengok, saya bagi tahu surah Al-Hujurat untuk ibu tengok. Yang kedua, surah An-Nur tadi, ibu dah belajar juga kan, tapi banyak benda dekat situ. Sebab orang menyangkakan cerita pasal orang ni kecil. Yang ni Allah sebut dalam surah An-Nur. Okey, saya minta maaf. Banyak-banyak jumpa lagi insya-Allah. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis dan suratul Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.